Bahagianya mereka ketika itu. People walking on the street near Jaffa Gate in Jerusalem around 1817 years. 1800 year 1897. Pada tanggal 1897, maka inilah bukti bahawa Aqsa pernah bahagia. Saudara semua, tuan-tuan, sebelum berlakunya 1916, sebelum 1917, kali terakhir, tuan-tuan, bumi Gaza dipegang oleh 3 bangsa utama dunia secara sejarahnya. Yang pertama 636, bangsa pertama yang memegang, menjaga, membela, namanya bangsa Arab di bawah pimpinan Panglima Sayyidina Umar Al-Khattab. 1189 jatuh, Rom ambil alih, sehinggalah munculnya 1174, 1187 bangsa yang kedua pegang Baitul Islam, iaitu bangsa Kurdish yang melahirkan Sultan Salahuddin Yusuf Ibn Najmuddin Al-Ayubi. Bangsa yang kedua bangsa Kurdish, sehingga 1187 sehinggalah 1517 Britain dan Panji Islam diserahkan kepada bangsa yang ketiga yang membela Al-Aqsa, namanya suku Kai, Bani Turkmen ataupun Bani Turki, bangsa yang ketiga. Sehingga tuan-tuan 1517 sehingga 1917, 400 tahun Islam berjaya dipegang. Selama 400 tahun Palestin berjaya dijaga dan dilindung. Tidak ada 1 inci pun bumi Palestin, tidak ada 1 inci pun bumi Gaza dipijak oleh Yahudi, apatah lagi diceroboh. Pijak pun haram. Ketika itu Islamu ya'lu wa la yul'alai, Islam masih di puncak, seorang pun tak boleh pijak tanah Islam. Sebab apa? Sebab Sultan berpegang kepada al-aqidah yang benar. Ketika itu Khalifah masih nampak muka di masjid. Allah angkat keberkatan tanah dan daulah kerajaan Sultan Khalifah, menyebabkan musuh takut. Barang siapa yang hanya takut pada Allah, Allah akan campak perasaan takut musuh pada kita. Barang siapa yang tidak takut pada Allah, Allah angkat perasaan takut dalam diri musuh. Kenapa Yahudi tak takut pada kita? Jawapannya sebab ramainya manusia tak takut pada Allah. Siapa yang takut pada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tawakal dan takwa, Allah beri jalan keluar. Kenapa kita belum keluar daripada peperangan ini? Sebab ramainya orang berani mencabar. Ramainya orang berani melawan tentera, melawan syariat Allah. Ramai berani. Maka pada muka hamba, pada muka kita. Sebab bila kita berani melawan Allah, Allah akan hantar musuh yang berani melawan kita. Ambil pada kita, pada muka. Dulu hamba ada sultan, hamba tak jaga. Dulu ada khalifah, hamba tak pandai jaga. Khalifah dah jatuh, Sultan Mahmud dibuang, pengkhianat, hamba tikam belakang. Bila jatuh empayar Melayu Melaka, baru nak menangis. Bila runtuhnya Masjid Agung Melaka, baru tak pernah meratap. Dulu Sultan Mahmud ada, kenapa tak jaga? Dulu masjid ada, kenapa hampa tak main? Bila masjid dah runtuh, baru nak teriak. Itulah pelajaran untuk kita. Sementara masjid ada, pegang inci masjid, jangan sampai penceroboh masuk dalam setiap inci ruang. Itu pelajaran yang Allah nak beritahu kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Gambar yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan ni, sebelum 1917, itulah hari terakhir. 1917 adalah hari terakhir Palestin aman, sentosa, bahagia, hari raya, bahagia macam mana kita. Sebelum Palestin dijarah, dikutip, dipijak dan dicubit, diratah, dikutip, orang kata tarik sikit-sikit. 1917, no more happening in Gaza. Yang ada hanya tears, yang ada hanya duka dan air mata. Tuan-tuan, tanah yang saya saksikan, tuan-tuan tengok dalam ruang yang saya sharekan ini. Inilah gambar-gambar daerah, the cities of Palestine, the cities of Palestine before colonization. Sebelum penaklukan Yahud, inilah tanah kita. Yang sedapnya nama Akka, Khalid, Yafa, Isdud, Asqalan, Zakaria. Ini nama-nama daerah ini yang sudah dihancur, yang sudah keluar. Al-Khalisa, Al-Birwa, Al-Diyad. Ya Allah, sedapnya tanah kita. Ini tanah kita ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tapi apa jadi seterusnya?
Kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kusangkakan tanah Gaza ni mampu dijaga oleh bangsa Melayu selepas bangsa Turki, tapi demi harta, takhta, kerusi, politiknya pasal hamba bergaduh, lalah Yahudi masuk pada muka hamba. Berperang saudara, Arab sama Turki, Turki lawan Arab, Melayu kata Melayu, Melayu kata orang buta, kata Arab, Arab serang Melayu, Turki serang Arab, Arab serang Turki. Akhirnya tuan-tuan, bila serang Islam sama Islam, jatuh kerajaan Samarkand. Arab Islam sama Islam, jatuh kerajaan Utsmaniyah. Islam sama Islam, jatuh raja terakhir keturunan Nabi Syarif Hussein, dihalau keluar. Yang pegang hari ini adalah Yahudi masuk 1932. Muncul dan tertegak dan terbinanya kerajaan Bani Sa'ud. Dulunya bukan kerajaan, bukan tanah yang dipegang oleh keturunan Nabi. Dulunya Nabi yang jaga. Sejak Nabi tinggal sampai berzaman, semua tu keturunan Nabi, Syarif dan Syarif, Syarif bin Syarif bin Syarif bin Syarif. Sampailah Syarif Hussein, Raja Mekah yang terakhir, keturunan Nabi. Tapi sebab apa? Perang saudara punya pasal, dihalau, termakan hasutan, kena scam dengan Yahudi, kena scam dengan British. Akhirnya 1917, Gedau. Akhirnya jatuhlah Empayar Melayu Melaka, jatuh kepada Portugis. Empayar Hijaz jatuh kepada Inggeris, British. Empayar Palestin jatuh juga kepada British. Kenanglah nasib kita apabila kita rancak bergaduh. Islam takkan jatuh dengan senjata musuh, tapi akan jatuh dengan bila kita rancak dan sibuk bergaduh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, tanah Gaza ni akhirnya bertukar menjadi duka. Apa yang tuan-tuan saksikan dalam sedang ada Muhammad sebelah itu, sebelah kanan tuan-tuan, itulah suasana hari ini, keadaan hari ini. Dulunya kita punya setiap inci tanah bumi itu kita punya, tetapi sudah bertukar wajahnya setelah dijarah dan dimamah oleh musuh. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, apa permulaan bagaimana Palestin jatuh? Ayo kita saksikan sama-sama. Mudah-mudahan ada pelajaran dan pengajaran dari klip video ini. Ayo saksikan. Bismillah. Theodor Herzl. Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Rusya'da, Romanya'da eziyet çekiyorlar. Ticaret yapmaları yasak, toprak alıp satamıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu dışında hemen hemen her yerde hakları çiğneniyor. Bu hakikati niçin gazetelerinizde yazmazsınız? Aksine Osmanlı'nın Yahudilere iyi davranmadığına dair iftiralar atarsınız. O haberlerin hepsinin kaynağı siyasi meselelerdi. Eğer anlaşabilirsek her şey çok farklı olur. Onlara Filistin'de toprak verin. Bir yurtları olsun. Malumunuz, maddi olarak oldukça güçlü Yahudiler var. Bu iyiliğiniz karşılıksız bırakılmaz. Osmanlı'nın Avrupa'da biriken bütün borçlarını kapatabiliriz. Tuan-tuan, wajah yang kita saksikan ini adalah wajah walaupun lakonan semula, tetapi ini gambaran sebenar krisis dan juga polemik keterlaluan yang berlaku. Ben bir karış dahi olsa Inilah ayahanda yang terakhir yang menjaga setiap zira bu inci. vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu toprakları kanlarıyla mahsuldar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan Bagaimana wajah tekrar kanlarımızla seorang pemimpin yang sangat tetap pendirian dalam membela setiap inci tanah dan maru, Suriye ve Filistin tidak alaylarına termakan di hasutan dan tawaran de birer serta şehit, ganjaran yang bernama dunia demi bir tanah tanesi bile geri dönmek Al-Aqsa. üzere. Hepsi muharebe meydanında kanlarıyla sulamışlardır. Devlet-i Aliye bana ait değildir. Milletimindir.
ben onun bir parçasını bile veremem. Yalnız bizim cesetlerimizi parçalayarak bu ülkeyi taksim edebilirsiniz. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Kudüs'te bir Siyonist devlet kurulmasına izin vermem. Biz bir devlet kurmak istemiyoruz. Osmanlı tebaası olarak huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Paşa. Ortadaki Davut yıldızı. Peki alttaki ve üstteki mavi çizgi? Sadece bir işaret. Hiçbir manası yok. Manasını unuttuysanız hatırlatayım Bay Ersin. Nil ve Fırat arası. Siz bu bayrağı çizerek emirinizin Arz-ı Mevut olduğunu ilan ettiniz. Nil ve Fırat arasında bir Siyonist devlet kurmak istediğinizi haykırdınız. İşte ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacak. Yıkıl! Defol ey sefil! Tuan-tuan yang saya mulakan, apa yang kita boleh ambil pelajaran dan pengajaran? Tuan-tuan faham dah cerita ni? 1901, percubaan pertama itulah bapak wajah yang digambarkan, bapak World Zionist Organization, ditubuhkan pada 31 Ogos 1897 di bawah tangan manusia durjana itu. Dialah manusia pertama yang pernah menyimpikan untuk ke arah pembunuhan negara Yahud ataupun negara Israel Raya. Apa tujuan yang pertama? Sebab mereka nak menumbuhkan one world government, satu kerajaan dunia, warisan daripada Namrud. Nak bina satu kerajaan dunia, seluruh negara dan kerajaan bangsa dunia ini nak diletakkan di bawah telunjuk kaki Yahudi. Sistem pakaian, sistem pengangkutan, sistem kesihatan, sistem teknologi, sistem kehidupan, seluruh kehidupan manusia akan dikawal, is under control oleh Yahudi. Itu matlamat pertama dan utama mereka. So nak bina satu kerajaan dunia, semua dunia sistem under control, kami yang pegang. Nak diletakkan chip dalam badan manusia, pergerakan kalian semua kami tahu, semua benda is under control. Niat dan matlamat mereka adalah untuk mengawal dunia, one world government, untuk mencapai kerajaan satu dunia. Satu kerajaan dunia mesti ada tanah. Maka dimainkan naratif bahawa Palestin adalah tanah mereka. Saya ringkaskan tuan-tuan, Saudara Muhammad, maka dimomokkan, diarah dan dikerah seluruh kekuatan proksi-proksinya, penyokong-penyokong batalion yang menyokong Israel, termasuk sekutu rapat iaitu US, maka diambil dan dimanipulasi bahawa kalian kena tolong kami, bahawa mainkan naratif sehingga dunia percaya Palestin tanah kami. Kita dimomok dan disogok. Oi, betul lah Palestin tanah mereka. Sebab apa? Sebab dicipta sejarah di orientalis, penulis dipalsukan sejarah asal sehingga kan dunia percaya Yahudi itu, Palestin itu tanah Yahudi. Dimainkan naratif.
Padahal itu bukan tanah mereka. Tidak ada dokumentasi. Walaupun Yahudi memang pernah duduk di bumi Palestin, tapi itu tidak melayakkan bahawa mereka boleh claim itu tanah mereka. Sedangkan Palestin Allah cipta untuk Ardul Anbiya wal Mursalin. Tanah adalah tanah Kan'aniyun, Amoriyun, bangsa-bangsa asli yang duduk, bukan bangsa Arab yang duduk sebelum bangsa Palestin lagi. Sebelum bangsa-bangsa Arab muncul, dah ada bangsa utama, bangsa yang duduk Palestin. Maka tidak ada bukti mengatakan Yahudi boleh mengatakan Palestin itu tanah mereka. Allah kata, aku bagi tanah, aku bagi Nabi, aku bagi perlindungan. Ya betul, Palestin itu memang tanah hampa, tapi bukan milik kalian. Hampa boleh tumpang duduk dengan syarat kalian ikut fattabi'uhum, ikut Nabi-Nabi, ikut Nabi Musa, pegang pada Taurat, jangan ubah jadi Talmud. Jangan bunuh Nabi, jangan gergaji Nabi Zakaria, jangan sembelih Nabi Yahya, jangan humban Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tapi kalian buat. Bila kalian buat, tercabutlah segala nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang aku tak bagi kat hang Yahudi oi? Hang ada Nabi, hang ada tanah, hang ada kitab. 3 kitab yang aku bagi. Zabur, Taurat, Injil. Nabi-Nabi 123,988 orang. Semua hampir majoriti keturunan kalian. Sepatutnya hampa jadi tok wali oi, Yahudi oi. Mana Yahudi? Mana? Ada tak? Cuba cek saya orang sebelah. Minta IC saya. Sebab zaman Turki tuan-tuan, pakai jubah, pakai janggut, semua elok duduk sebelah main masjid sekali tengok tengah Yahudi. Tu dia. Ni tuan-tuan kena cek orang sebelah ni. Tak boleh harap sangat ni. Aku tengok hang ni macam minta IC. Kempen cek IC orang sebelah. Sebab zaman dulu ada tuan-tuan, main sekali, makan sekali, naik motor sekali, semayang sekali. Rupanya Yahudi. Ni zaman Turki. Soal ada semua amat. Dia makan maflah ni bukan harap sangat ni. Ni semua ni, ni semua proper ni semua ni. Dia nak apa kita kata? Mengaburi mata-mata. Soal ada semua amat. Dah lah Ustaz mana sekarang wanta. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimahullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Daripada cerita tadi 1901, pelajaran yang kita nak ambil cerita dia adalah ketika ayahanda kita, itulah wajahnya almarhum Sultan Abdul Hamid II, yang menyebabkan saya, asbab saya terjatuh cinta bab sejarah ni. Turki Uthmaniyah itulah penjaga dan pembela Al-Aqsa. Tuan-tuan, maqam Sultan Abdul Hamid II terletak kurang lebih 150 meter daripada Hagia Sophia dan Blue Mosque. Bertentang, tuan-tuan menghadap dekat Blue Mosque, belakang Hagia Sophia, pusing kanan, tuan-tuan akan nampak naik bukit. Tuan-tuan jalan kaki 150, tuan-tuan akan nampak satu dom, iaitu kompleks Kubah. Di situlah terletaknya makam ayahanda penjaga Al-Aqsa. Siapa yang pergi Turki, siapa tak pergi, bagi saya bukanlah berdosa. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan follow yang trip standard punya travel agency yang mana-mana pergi Turki ni, dia takkan ada dalam itinerary. Takkan ada. Tuan-tuan tipu saya lah. Jadi saya pergi bulan 2 ni, saya buat sendiri trip jejak Uthmaniyah. Ustaz, jom, insyaAllah. Saya buat ni trip yang mengikut trek Islamnya, mengikut trek sejarah Islam Uthmaniyah. Bukan yang trip yang standard itinerary yang mana-mana travel agency bawa. Dia takkan ada. Tempat ni tuan-tuan takkan pergi. Melainkan kita buat sendiri. Ini kita panggil custom made. Saya recreate sendiri berdasarkan mengikut sejarah Uthmaniyah. Bulan 2 ni saya nak bawa ni, daripada Uthmaniyah bangkit 1284, 1299 sampai Uthmaniyah jatuh. Dia panggil edisi khas jejak Uthmaniyah Turki bersemua semanis. Kita pergi belajar tempat sejarah, di samping ambil panorama dan shopping. Benda dunia tu kemudian, akhirat dulu. Itu special. 12 sampai 19 kan? 12 sampai 19. 5390. Abang kau 5390. 5390. Berapa orang boleh ikut? 53901. Berapa orang kan? Itu siap kita boleh. Berapa orang kan? Semua. Boleh ada 20 packs.
Kita buka dalam 10 hari lagi. 10 pek lagi. 10 lagi. 5,000. lambat. 5390. 5390. Ya, Aisyah sini semuanya. dapat lah. Ayah, menantu. Menantu mana? Menantu Aisyah ikut papa Ikut papa. Telah bawa beg. Mungkin dia kena bawa peneman. Dia Kena bawa peneman. Ya. Kan. Tak sponsor peneman. 5,000. Aisyah no. 5390. 5390. 10 pek dia lagi insya-Allah. Jejak Usmaniah bersama Ustaz Manis 12 sampai 19 Februari cuti sekolah winter season. Okey, boleh saya sambung Ustaz? Okey. So cerita tentang almarhum Sultan Abdul Hamid II ni tuan-tuan. Soalan dari semua Ahmad. Almarhum Sultan Abdul Hamid II memiliki hubungan yang sangat akrab dengan sultan-sultan dan pemimpin serta ulama-ulama tanah Melayu. Tuan-tuan jangan tak tahu ni, ulama tanah Melayu yang dilahirkan pada zaman 1800, 1900 mempunyai keakraban sehingga kan pada zaman Tok Janggut, pada zaman Tok Kenali, pada zaman Datuk Abdul Rahman Limbung yang wafat sebelum, cerita-cerita sebelum tu tuan-tuan, yang hidup zaman 19 awal 1900, ulama ini pernah ditaja dan dilindung, dipegang, dibawa dan bukan dikawal, kita apa? Dijaga oleh almarhum Sultan Hamid II ni, punya berjasa sehingga kan ulama tanah Melayu pun dipegang dan dilindung. Okay, itu cerita dia. Jadi Theodor Herzl tadi dia jumpa sultan, tuan-tuan, dia nak minta tanah. Tuan-tuan tahu tak apa Theodor Herzl tu? Bapak Zionis tu, apa yang ditawarkan? Yang pertama 150 juta USD dengan nilai hari ni mungkin 1 trilion. 1900 punya juta tuan-tuan. Hari ni dah tahun berapa? Nilainya lebih kurang hampir 1 trilion. Dengan syarat tuanku bagi tanah sikit je, kami nak tumpang duduk. Yahudi memang tak boleh berpegang pada janji. Kami hanya nak tumpang, kami bukan nak bina negara. Katanya. Yang kedua, kami nak bina Universiti Turki Uthmaniyah secara percuma. 2, kami nak bagi kereta yang paling mewah untuk tuanku. 3, kami nak bagi pinjaman tanpa faedah untuk tuanku. Tuanku nak apa, semua kami bagi. Tuan-tuan, sebarang tawaran dunia. Apa jawab Sultan Abdul Hamid II ketika dia hentakkan tongkat dia? Bukan sekat kereta dan 150 juta, hang bagi langit bumi pun aku tidak izinkan. Tanah ini adalah tanah rakyat dan seluruh umat Islam satu dunia. Itu pemimpin Semida Muslimatullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, apa yang kita boleh ambil lagi pelajaran? Okey, ini baru masuk main point. Hasil mahsul Kedah Tua yang tercatat, apa kaitan dengan Al-Aqsa tuan-tuan? Pada tanggal 6 Masihi tersebut dalam catatan rekod Al-Kindi mengatakan bahawa bumi, peperangan dan pertempuran tuan-tuan, mana-mana perang yang berlaku di atas muka bumi ni mesti perlu kepada besi. Kerana besi adalah artileri berharga yang berguna dalam setiap siri peperangan, termasuk perang Yarmouk, termasuk pedang Rasulullah SAW. Walaupun ada catatan dan ada pandangan yang berbeza, tetapi yang saya terima yang pertama tuan-tuan, saya lontarkan pandangan yang bersifat akademik. Catatan rekod ahli sejarah, kemungkinan besar besi material yang diperbuat daripada besi yang digunakan pakai untuk membuat pedang Rasulullah diimport pada seawal zaman 6 Masihi dan sehinggalah 60 Masihi, Nabi hidup 570 Masihi. Rupanya tuan-tuan, di bumi Kedah ini telah lahirnya pusat pengeksportan besi yang terbesar pada zaman itu, sehingga kan sehingga kan dipercayai bahawa besi-besi yang dihantar ketika Sultan Nuruddin Az-Zanki memimpin perang perlukan material dan keperluan besi yang tak cukup untuk dalam mengharungi perang salib, sehinggalah 2 Oktober 1187 kita perlukan besi, kita perlukan bantuan, kita perlukan manpower. Tuan-tuan, catatan ini tercatat dalam manuskrip lama di bawah Maktabah Baghdad. Ada catatan bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di situ ditemui material dan sentuhan tangan bangsa Melayu yang datang dari Kedah Tua bersama dengan besi-besi yang dipercayai tak ada tempat lain dah. Tuan-tuan, Al-Kindi mencatatkan tuan-tuan, ni kaitan ni dengan elok ni, Rakyat Merbuk.
di bumi ni, mana-mana perang, saya sebut apa tadi, mana-mana perang mesti perlu kepada besi. Besi nak mencipta keris, dari besi melahirkan tombak, dari besi melahirkan pedang. Zaman tu di bumi Arab Allah tak izinkan adanya besi. Tiba-tiba tuan-tuan, atuni zubarul hadid. Kisah yang pertama, bila saya turun sendiri melihat di Museum Arkeologi dan berjumpa dengan pakar-pakar sejarah, antaranya Profesor Mokhtar yang mengkaji khusus dalam bidang sejarah Sungai Batu dan sejarah Merbuk. Tuan-tuan ni, kita pijak ni tanah yang penuh dengan darah pejuang dan panglima pendekar. Rakyat Merbuk, tanah yang melahirkan panglima yang berjasa di Al-Aqsa. Rakyat Merbuk, tanah yang melahirkan panglima perang jeneral. Sebab tu orang Merbuk suka lari. Darah pendekar. Saya nak cakap darah. Cakap. Ni darah pendekar. Lepas ni bagi keris dia. Oh, betul. Saudara Muhammad, hasil mahsul Kedah Tua tuan-tuan, 6 Masihi dicatatkan tuan-tuan. Peperangan Yarmouk. Dari mana besi didapati? Al-Kindi mengatakan bahawa 3 bumi catatan negara yang hanya ada besi. Yang pertama Yaman, yang kedua lautan ataupun Hindi, India, yang ketiga daripada Kolah ataupun Kataram ataupun Kolai ataupun Kedah Tua. Dan daripada 3 ni tuan-tuan, Perancis ada 20 relau, dan Kedah mempunyai tuan-tuan jutaan pusat relau proses peleburan dan memproses besi yang paling besar dan paling banyak di dunia. Sebab tu dalam peristiwa atuni zubarul hadid, ketika datangnya Zulkarnain menghimpun besi, maka pandangan ulama mufassirin, dari mana Zulkarnain menghimpun besi tuan-tuan? Saya tak berani mengatakan besi itu daripada Kedah, tapi zaman tu tuan-tuan, tidak ada besi tempat lain yang paling banyak yang memerlukan volume yang tinggi melainkan daripada Kedah dan Merbuk. Maka Merbuk, kenapa Allah pilih tempat ni? Kenapa Allah takdirkan kita di rakyat Merbuk? Kenapa bumi Merbuk ada hasil mahsul? Maka catatan pertama, kemungkinan besi itu besi daripada sini, satu. Yang kedua tuan-tuan, catatan yang kedua yang saya temui, manuskrip lama yang tuan-tuan tengok, ini ditemui di Belanda, ditemui di Museum England. Di Rusia mengatakan bahawa catatan rekod yang ditemui bahawa besi-besi kerajaan Kedah Tua di Merbuk ini pernah dieksport seawal 6 Masihi tuan-tuan. Nabi tak lahir lagi. Catatan rekod 6 Masihi ini telah berlaku ekspor besi zaman Zulkarnain 1800 sebelum Masihi, zaman Nabi Allah Ibrahim. Antara pandangan nak beritahu bahawa tuan-tuan, catatan rekod manuskrip bumi Kedah Tua ni, bumi yang telah banyak berjasa dalam sejarah Islam. Bangkitlah wahai umat-umat Kedah Tua. Kenapa Allah lahirkan kita menjadi rakyat Kedah? Supaya hampa tahu dan saya tahu sejarah bangsa tok nenek moyang kita, supaya kita bangkit meneruskan perjuangan. Jangan duk ingin lena lagi. Tok nenek moyang kita dah berjuang sampai ketitisan darah nyawa yang terakhir, kita nganga lagi. Maka kita penerus penyambung warisan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam, catatan yang ditemui kerajaan Kedah Tua yang berpusat di Merbuk pada zaman itu 630 masih tuan-tuan, dekat Sungai Batu ketika air masih tinggi. Berlaku catatan ditemui ada satu kapal yang sampai hari ini, tuan-tuan boleh rujuk fakta saya kalau saya tersalah dengan penjaga dekat Museum Arkeologi itu. Ada satu kapal purba yang tiba 630 Masihi. Okey. Kapal itu nak mengeksport besi. Antara pandangan, Allah takdirkan kapal itu tenggelam tuan-tuan, sehingga hari ini dalam kajian seluruh kekuatan teknologi supersonik dihantar untuk mengeluarkan, nak cek, mereka nak cek, nak keluarkan kapal itu. Sampai hari ini tuan-tuan, kapal itu yang berlabuh tidak diizin Allah masih tertanam di Sungai Batu, dan dipercayai usianya sekitar 630 Masihi, zaman Maharaja Deva Raja I yang sebelum diislamkan oleh Sultan Syekh Abdullah Al-Kumairi. Masih ada catatan di sini tuan-tuan, 630 Masihi, Nabi masih hayat, Nabi masih ada. Islam dah sampai di bumi Kedah Tua. Muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi wasallam, jangan main-main dengan bumi Kedah, jangan main-main dengan bangsa Merbuk. Tanah ini penuh sejarah. Itu catatan yang kedua. Perang Yarmouk 636 Masihi
ditemui besi. Satu. Yang kedua, pada zaman Sultan Nuruddin Azangki memimpin perang juga menggunakan material daripada besi. 1174. Yang ketiga, catatan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang catatan manuskrip Tanah Melayu Kedah Tua ditemui di bawah Perpustakaan Baghdad 1187. Dipercayai tuan-tuan, pakar sejarah mengatakan ada pandangan bahawa bukti evidence daripada Kedah Tua besi dibawa ketika membuka pintu Al-Aqsa, sebab ada catatan di mana mimbar Masjid Al-Aqsa diubah dan ditukar baharu. Ketika itu ada sentuhan tangan bangsa rakyat Melayu bersama dengan besi yang digunakan pakai. Daripada mana? Kalau bukan daripada Kedah Tua. Sebab kita yang paling besar, yang paling banyak relau. Tuan-tuan pernah tengok? Ni orang mabuk, siapa tak pernah tengok relau ni jangan mengaku orang mabuk. Relau ni tempat memproses melebur besi. Itu sejarah kita. So kita kena tahu. Saya pun dulu mungkin tak pernah tahu tuan-tuan, tapi bila jatuh cinta dalam bab sejarah ni, ditambah saya pun IC02, rasa malu kalau saya tidak mendekati sejarah tok nenek moyang kita yang telah berjasa di bumi Al-Aqsa dan juga bumi para rasul. Ni catatan yang keempat, Sultan Muhammad Al-Fatih 1453. Ketika perlawanan 250,000 tuan-tuan, 6 April 1453 berlawan 53 hari kepungan untuk membentuk dan melawan pintu masuk Konstantinopel. Maka antara pandangan diterima juga di sinilah kekuatan Al-Fatih menggunakan senjata yang datang juga daripada bumi Nusantara Tanah Melayu 1453, manpower dan juga senjata yang datang daripada Tanah Melayu. Sehingga kan tuan-tuan, ketika mana Sultan Muhammad Al-Fatih menang 1453, diisytiharkan kejayaan Konstantinopel bukan kejayaan aku bersama, tetapi antara sumbangan daripada Nusantara Tanah Melayu. Maka diisytiharkan manuskrip Sultan, surat ini saya pernah tengok tuan-tuan, surat tulisan Parsi dihantar oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kepada Sultan Mansur Shah, dihantar agar dibawa dan dihantar mana-mana pemimpin untuk diisytiharkan sebagai, kita kata apa, meraihkan hari kemenangan bersama bangsa Melayu membantu bangsa Turki. 1453 dihantar Sultan Mansur waktu itu sibuk menghadapi perang siang, akhirnya dihantar Laksamana Hang Tuah 1453. Akhirnya tuan-tuan, bangsa Melayu bertemu dengan bangsa Turki. Disitulah ditemui catatan bahawa Laksamana Hang Tuah datang lengkap berbusana Melayu lengkap, dan disitulah ditemui bangsa Turki pernah melihat dan pernah menyimpan sepersalinan komplit set busana lengkap tengkolok Melayu kekal dan berada di Muzium Turki. Sehingga kan yang saya bongkar hari itu cerita tentang penyerahan Panji Turki kepada Panji Usmaniyah kepada Panji Melayu. Wakil daripada Utsmaniyah mengatakan, ini bukan kali pertama aku melihat bangsa Melayu berbusana lengkap, sebab tok nenek moyang aku telah bagi tahu aku bahawa bangsa Melayu dulu pernah berjasa dan pernah ada salinan set busana di muzium kami dalam sejarah Utsmaniyah. Ini semua tercatat dokumentasi tuan-tuan. Nak beritahu bahawa hubungan kita dengan Al-Aqsa, hubungan kita dengan Turki, hubungan kita dengan tanah-tanah Arab sangat rapat dan sangat hebat, dimulakan oleh tok nenek moyang kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebelum saya berakhir, sedikit lagi bila sebut tentang perang, apa tujuan Allah lahirkan? Allah halalkan peperangan dalam Islam. Kutiba alaikumul qital, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah. Perang ni tuan-tuan antaranya untuk apa? Memenangkan kebenaran. Tuan-tuan tengok adab dan etika perang dalam Islam. Ni ketika Brigade Al-Qassam menang 7 Oktober baru ni, ini nak tengok Allah nak ajak kita, ini contoh orang perang dalam Islam, etika peperangan. Tuan-tuan dan puan-puan, Brigade Al-Qassam menggunakan skill yang sangat tinggi, adab dan etikanya ketika menahan dan menawan anak-anak Israel. Tentera Brigade Al-Qassam tuan-tuan, bezanya
bezanya ketika mana tentera Zion menahan dan menawan anak-anak Palestin, tak tunggu lama, syak dibunuh dan disembelih anak-anak Gaza. Tapi bila tentera Zion, tentera Brigade Al-Qassam, dia takluk anak Israel, apa berlaku tuan-tuan? Dipeluk, didakak, diajar bismillah, disantun, tidur atas riba, bagi mandi, tuan-tuan. Itulah adab yang Allah nak ajak. Patutlah Brigade Al-Qassam ni tentera yang tak pernah dikalahkan. Sebab tu Brigade tentera Zion sangat takut. Sebab Brigade Al-Qassam, mereka tidak melawan dengan teknikal, tapi mereka melawan dengan spiritual. Benda ni yang Israel tak ada. Muslimin dan Muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, sejarah peperangan ini panjang. Kita tengok secara ringkas. Pada tahun 623, perang yang pertama 623 dengan Bani Qainuqa, 625 dengan Bani Nadir. Ini adalah Yahudi yang kedua. Perang yang ketiga Bani Quraizah 627 Masih. Perang yang keempat yang paling besar pada zaman Nabi, yang Allah rakamkan dalam surah Al-Isra ayat yang keempat, ayat yang kelima, adalah berlaku pada 629 Masih. Yang inilah kekalahan paling besar yang dimiliki oleh tentera Yahudi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Tentera peperangan yang baru ni nak beritahu bahawa tuan-tuan, kenapa Brigade Al-Qassam ni sangat cemerlang dalam siri taktikal peperangan 7 Oktober bila mereka menggunakan kekuatan. Tuan-tuan tengok kekuatan yang digunakan pakai oleh Brigade Al-Qassam, benda yang di luar jangka. Apakah benda yang di luar jangka tuan-tuan? Kecerdikan, kejeniusan yang dimiliki oleh tentera Al-Qassam tidak dimiliki oleh tentera Israel yang di luar kotak. Apa yang mereka buat? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat Allah, ayo kita saksikan apa benda yang Brigade Al-Qassam buat ni, sehingga akan mereka diangkat oleh Allah, sehingga akan musuh tidak bisa mengesan kehadiran Brigade Al-Qassam pada tanggal 7 Oktober 2023. Antara kekuatan dan kelebihan, tuan-tuan, Brigade Al-Qassam hanya mempunyai kekuatan anggota sekitar 22,000, sedangkan tentera Zion memiliki 1 juta lebih jika dicantum gabung dengan semua kuncu-kuncu NATO, US dan seumpamanya. Tapi bagaimana kekuatan Israel ni tuan-tuan? Kekuatan Brigade Al-Qassam, inilah modul dan model serta modus operandi yang digunakan pakai oleh Brigade Al-Qassam. Ketika tentera Zion, tentera Israel, mereka ni pantang tengok apa-apa pergerakan di bawah tanah. Sebab apa tuan-tuan? Brigade Al-Qassam tidak ada markas, Brigade Al-Qassam tidak ada bangunan, Brigade Al-Qassam tidak ada mesin atas tanah, Brigade Al-Qassam tidak ada kemah, Brigade Al-Qassam tidak ada bangunan, Brigade Al-Qassam tidak ada enjin untuk memproses senjata atas tanah. Yang ada hanya di bawah tanah. Tuan-tuan tengok Brigade Al-Qassam, dia punya tanah dia 8 tingkat. Macam mana dia boleh bina? Tingkat yang keempat hingga ke-8 adalah kita sebut kedalaman yang tidak boleh ditembusi oleh mana-mana artileri. Artileri ini senjata api. 1 dan 4 kalau kena bom, mereka akan bersembunyi di tingkat 5, 7 sampai ke-8 paling dalam. Muslimin dan muslimat Allah, kejeniusan yang ada pada Brigade Al-Qassam sebenarnya ditiru dan modelnya diikuti oleh tentera-tentera Islam terdahulu. Jom kita tengok tuan-tuan. Yang pertama, apa benda yang digunakan pakai oleh Brigade Al-Qassam? Yang pertama, modus operandi 70 kapal. Pada tanggal 29 Mei, tuan-tuan, tentera Muhammad Al-Fatih, mereka menggunakan skill peperangan high level yang tidak dijangkau dan dijangka oleh tentera Maharaja Palai Ogos daripada Rom Byzantine. Mereka tumpuk ke depan, mana Brigade Al-Qassam, mana ni tentera Al-Fatih ni, mana. Ketika dia lawan di depan tuan-tuan, Brigade Al-Fatih datang dari belakang menguasai bukit dengan menggunakan kapal. Akhirnya tuan-tuan, 70 kapal dilepaskan sebelum subuh, berdentum turun di langit, berdentum 3 layer, runtuhnya pintu masuk kebal yang paling kebal yang 1138 tahun tentera
kota, tembok, benteng kota Konstantinopel yang tak pernah runtuh selama 1000 tahun jatuh disebabkan 70 kapal dia mai daripada belakang. Ketika musuh fokus ke depan, tiba-tiba Islam datang daripada belakang. Itu skill pertama Sultan Muhammad Al-Fatih. Satu. Yang kedua, skill yang digunakan pakai oleh tentera-tentera. Saya ringkaskan tuan-tuan, Khalid Al-Walid ketika perang Uhud, Khalid Al-Walid belum lagi Islam, tetapi ketika 40 sahabat meninggalkan, sahabat-sahabat pemanah meninggalkan Bukit Ar-Rummas, meninggalkan posisi, maka Khalid Al-Walid tackle daripada belakang tuan-tuan. Akhirnya Islam runtuh. Maka skill Khalid Al-Walid digunakan pakai oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika 1187 Islam menang Al-Aqsa menggunakan jalan belakang yang tidak disangka dan dijangka. Dua. Yang ketiga, strategi Khalid Al-Walid tuan-tuan ditiru oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi skillnya ditiru oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Skill Sultan Muhammad Al-Fatih ditiru dan digunakan pakai oleh Brigade Al-Qassam. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kecilikan, kelicikan, kejeniusan, skill teknikal dan taktikal peperangan yang digunakan pakai oleh Brigade Al-Qassam adalah high level punya tinggi. Di saat Israel Zionis menyerang dan fokus di bawah tanah, mereka datang menggunakan paragliding dan para layar yang hanya dibeli daripada Shopee. Bukanlah beli kat Shopee. Nak abang kata murah aja, tak sangka ni 135 bilion senjata yang digunakan pakai oleh tentera Zion Israel tuan-tuan. Akhirnya runtuh, akhirnya jatuh, terbenam keegoan mereka hanya disebabkan Brigade Al-Qassam hanya ada takwa, tawakal, ta'abud, taqarrub, tahajud. 5 inilah senjata utama. Akhirnya tuan-tuan, Allah buat ketika Brigade Al-Qassam datang, tuan-tuan tengok tadi menaiki paragliding, ketinggian mereka merentasi celah bukit, dan ketinggian mereka tuan-tuan guna ketinggian sama dengan burung. Bila masuk dalam kawasan kota Ashkelon Israel, penduduk Israel, tentera Israel yang menjaga pusat navigasi radar, mereka hanya mengesan itu hanya burung, bukan penceroboh, bukan pesawat musuh. Menyebabkan tuan-tuan, kota Ashkelon, tentera Israel tak bertindak balas. Dia tak hantar bom, dia tak hantar pesawat. Ingatkah burung? Rupanya Brigade Al-Qassam. Sebab mereka menggunakan kelajuan burung dan ketinggian burung mendarat di hadapan kota Ashkelon. Kota Ashkelon itu adalah pusat navigasi dan radar yang dikawal oleh Israel. Tuan-tuan, poin saya tuan-tuan, siapa yang meletakkan Allah di depan, intan sallallahu yang suruhkum wa yuthabbit aqdamakum, Allah bantu. Siapa bantu agama Allah, Allah bantu perjalanannya, walaupun apa yang idea yang keluar di luar batasan akal manusia. Maka Brigade Al-Qassam telah memberikan kita satu nilai bantuan berjuang pada agama menggunakan skill yang high level. Okay, tuan-tuan, saya rasa cukup dah sekadar itu. Dengan kesimpulan apa yang kita boleh ambil tuan-tuan daripada perkongsian saya pada malam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak beritahu bahawa Allah mentakdirkan, Allah meletakkan apa sahaja kekuatan yang kita miliki. Kesimpulan daripada perbincangan dan perkongsian kita malam ni tuan-tuan, inilah wajah negara kita, inilah wajah tanah air kita, inilah wajah bumi kita, inilah wajah masjid kita, inilah wajah negara kita. Islam pasti akan menang, tapi persoalannya tangan siapakah yang bangkit menjulang ketika Islam itu menang. Maka sekali lagi, bangkitlah wahai Kedah Tua, bangkitlah wahai anak-anak kerajaan Merbuk, bangkitlah bangsa Merbuk, bangkitlah bangsa Firdaus. Woi, kena betik. Bangkitlah woi. Okey, berlarilah wahai Firdaus. Okey, teruskan berlari. Okey, so apa yang Ustaz Firdaus buat ni betul sebenarnya. Itu latihan untuk menuju membebaskan Al-Aqsa. Jadi jawapan kenapa Ustaz Firdaus suka lari, sebenarnya saya tolong jawab. Okey, pelarian itu sebenarnya okey, pelarian ini sebenarnya latihan untuk membuka pintu Al-Aqsa. Dia memang kena lari macam tu. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan semoga Ustaz Firdaus akan terus kuat berlari dengan memperbarui rekod baru kejohanan. InsyaAllah. Okey, sekadar itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Nak terus nyanyi ke apa? Kalau kita Ustaz Firdaus tak rehat. Saya tengok Ustaz semangat dah, masya-Allah. Tak kena keep happy Ustaz. Baik, jadi alhamdulillah kita bagi Ustaz rehat Ustaz.
sebelum Ustaz nak tamatkan insya-Allah dengan beberapa puluh lagu. InsyaAllah Ustaz akan tutup insyaAllah dengan persembahan nasyid insyaAllah. Jadi tuan-tuan dengarlah tuan-tuan, siapa yang duduk dekat mabuk ataupun berhampiran dengan mabuk tapi tak ambil peluang pergi dengar dan tengok sendiri sejarah dekat Sungai Batu tu, dan tengoklah. Kau ada yang tak pergi lagi apa? Kita kadang-kadang hak duduk dekat ni dia jadi macam dengan bomoh kampung, tak apa nak hargai. Dia pergi cari bomoh hak dia tu. Bomoh dalam kampung dia orang lain main cari. Betul? Betul perempuan, ambil peluang. Masa saya pergi tengok orang tu kena RM20, bila tahu lah ni. Kalau RM20 pun banyak lah. Pergi dengar sejarah dan tengok sendiri macam mana hebatnya sejarah Melayu yang duduk dekat Merbuk ni. Yang mana kita ni pengeksport besi yang terbesar di dunia zaman 700 tahun sebelum Masihi lagi. Bukan setakat besi di antara yang paling besar, dan banyak lagi yang kita ekspor. Antara yang gajah, kita pengeksport gajah terbesar kan. Sebab tu kat Kedah ni dia banyak nama-nama gajah. Kemudian apa dia lagi, Kapok Barus, apa dia lagi, Manik. Banyak tuan-tuan. Kita kena pergi tengok, baru dah kita tahu Allah hebatnya. Ya Allah, bangsa Melayu Merbuk kita ni. Merbuk lah, banyak dekat Merbuk ni kan. Baik, jadi insyaAllah saya nak kena tinggalkan pentas. Bila nak buat persembahan nasyid kena tinggalkan pentas. Saya minta tolong tim kita ubah sikit meja biar senang sikit. Ustaz Mani nak kelumpuk atas meja, dia nak berguling dengan apa-apa, biar pergi kedai, kita nak tinggal kedai insyaAllah. Berapa lagu tak? Tengah nafsu. Kalau nasyid tu tengok lebih sikit. Kalau Ustaz perlukan backup kita. Dah. Saya dah teruk dah dimalukan semalam. Sudahlah, bagi orang lain pula ni. Kemudian sebelum saya nak tinggalkan pentas, tadi dah jumpa ada orang call saya tadi ni, beg barang hilang ni. Mai tuan-tuan. Mana? Ada barang yang apa yang hilang, kehilangan barang ada atas pentas ni. Oh, jatuh pun dah. Ada 3 barang, telefon dan juga 2 beg. Minta tadi mai ambil. Sama ada jumpa pihak Maula sendiri pun boleh insyaAllah. Setelah itu ambil kereta ataupun pihak urus setia kami insyaAllah. Baik, saya tinggalkan Ustaz dengan saya mengambil semula saya punya kopi. Jadi saya mempersilakan. Oh, subhanallah. Allahu Akbar. Nori. Dia nori mau dia ni. Tak apa. Saya dah. Tak apa. Allahu Akbar. Saya cover. Tuan jangan tengok tuan-tuan. Saya akan tutup keaiban ini. Yang tu mai saya tolong jagalah juga. Kan. Kita bagi cari orang. Tetap fokus pada saya je. Saya menutup keaiban. Okey. Bukan keaiban. Ini race sebenarnya. Okey. Sebenarnya dalam skrip memang kita sengaja. Okey, kita sengaja. Itu memang kita buat gimmick. Betul, gimmick ya. Baik, saya mempersilakan Ustaz Mani. Okey, insyaAllah. Okey, tuan-tuan, sebagai pengakhiran, sebelum tu ada yang bertanya, mungkin yang baru mengenali dan mengikuti, lah Ustaz Mani ni nyanyi ke? Suka menyanyi dalam ceramah sampai dihentam lagi apa? Untuk makluman siapa yang baru mengenali ni, saya memulakan dakwah saya dalam nyanyian dahulu baru ceramah. So ceramah it comes later sebenarnya. Jadi tuan-tuan yang baru kenal ni, jadi sebagai jawapan lah, saya Allah izin sudah memiliki 7 buah album. Album pertama di bawah Intim Records 20 sejak saya balik dari Sabah. Rakaman album pertama di bawah UNIC 2011 dengan Astro Oasis 2012 di bawah Intim Record. Album yang keempat sampailah album yang ketujuh 2019 PKP saya stop set. Dah lama dah tak keluarkan album ni. Jadi sebenarnya saya bermula dengan nyanyian dulu, barulah ceramah yang tuan-tuan kenal lah. Jadi jangan terkejutlah kalau saya banyak nyanyian dalam ceramah, sebab itu that is my passion. So bidang saya nyanyian, motivasi dan dakwah serta kuliah. Jadi untuk melepaskan gian, boleh kan? Akan bidang kan? Tak bidang kan? Tapi itulah mungkin satu kelebihan yang Allah bagi, satu pinjaman kot lah. Sebab mungkin tak ramai yang Allah takdirkan penceramah yang boleh menyanyi. Ini bukan nak mengangkat diri, tapi inilah kelebihan yang Allah bagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apa yang kita ada, kembalikan untuk manfaat pada agama, pada umat, pada manusia. Jadi sebuah lagu yang saya cipta
lagu dan lirik saya sendiri yang tercipta di bumi Sebatik. Sebatik ni tuan-tuan, pulau ni dia tidak ada elektrik. Saya duduk 6 tahun di Sabah sehingga lahirnya nama Ustaz Manis. Album saya kebanyakan lagu-lagu semua tercipta di Sabah. Salah satunya lagu ni tercipta 2008, lama dah. Saya rekodkan 2015, dibuat tim rekod. Saya pergi pulau ni dia berkongsi Malaysia dengan Indon. Tak boleh guna pasport, jalan kaki sampai ke Indon, masuk ladang pokok, tak ada elektrik, 4 hari 3 malam. Saya duduk dengan orang kampung, program macam kebajikan lah, program bersama rakyat, bagi bantuan. Di situlah saya mula belajar bahasa Bugis. Allah izin saya boleh berbahasa 4, Bugis, Bajau, Suluk dan juga Idaan. Jadi setiap kali program saya di Sabah, identiti Semenanjung dan Kedah saya akan hilang. Bahasa ceramah saya akan automatically bertukar menjadi bahasa Sabahan, Bugis ataupun Bajau. Itulah mungkin Allah pinjamkan kelebihan untuk dimaafkan. Saya cerita ni sebab dah jarang nak cerita untuk tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan tahu lepas ni tuan-tuan jangan tanya lagi. Bukan jangan tanya, terjawablah persoalan. Itulah saya Ustaz Manis. Okey, itu terimalah sebuah lagu yang dah lama saya cipta ni, album yang ke-5, album yang ke-6. Nampak ada banyak album. Saya lupa kan. Okey, semualah Pulau Persinggahan. Bismillah. Di Pulau Persinggahan aku terus mencari sinar ketenangan di celah kehidupan ini. Di Pulau Persinggahan aku terus jejaki cahaya kedamaian di Sabah yang berkali berlabuh di muara ini, terlakar sejuta memori yang terus bersemi di hati sanubari. Ku biar hati berbicara membisik di kolam jiwa, seiring hijau berirama, oh senang ombak bergerak. Di Pulau Persinggahan ini aku terus menanti sinar kudus ilahi bertemu di ruang hati, singkap agung yang ilahi, rahasia tersembunyi di balik malam ini, merungkai rasa di hati. Ya Allah, kita saksikan umat Merbuk dan Kedah ini berhimpun dan bertemu demi mengambil kekuatan janji Allah. Maka kau satukan kami dalam ikatan kekuatan, ikatan persamaan, bukan perbezaan, ikatan kejernihan, bukan kekeruhan. Ya Rabbal Alamin. Aku terus menanti sinar kudus ilahi
Mohon maaf anda ada kekurangan kecacatan sepanjang perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Firdaus, terima kasih Masya Allah syukur merbuk. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi ayam, nasi kerabu. Orang merbuk, I love you. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kau banyak lagu. Satu ya kan? Ini ya Ustaz.